بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة كالمقربين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sama-samalah pada malam ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada saya dan tuan-tuan untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan keberadaan kita ini dikira sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal saleh semasa mereka hidup di dunia. Inilah yang kita tunggu-tunggu, yang kita inginkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan membaca suratul Kahfi pada ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. Kita lihat pada ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalnya. Baik. Di dalam terjemahan kita ini, terjemahan pimpinan Ar-Rahman menyebut di dalam ayat yang ke-30 sebenarnya orang-orang yang beriman dan sebenarnya orang yang beramal soleh. Itu maksudnya. Maka kita perlu memahami ayat sebenar. Macam mana kita nak dapat sebenarnya orang-orang yang beriman? Nak dapat sebenar-benar orang yang beriman macam mana? Dikatakan tingkatan orang yang beriman yang benar iman dia. Macam mana? Baca buku sendiri.
Beli buku akidah, baca sendiri. Tak jadi iman yang sebenar. Belum tentu orang ni dapat iman yang sebenar. Sini kena pakai ulama. Sini kita kata pakai ulama. Kita baca Quran, tak kita baca terjemuh. Kita faham terjemuh ya. Belum tentu kita faham terjemahan yang dikehendaki oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam berkaitan akidah, mengikut akidah Ahlus Sunnah. Ini berkaitan dengan akidah, ayat iman ni. Berkaitan dengan akidah. Nak dapat sebenar-benar iman ni, tidak lain dan tidak bukan kecuali di atas jalan pengajian. Itu dia, faham tu. Nak dapat sebenar-benar iman, tidak akan dapati kecuali di atas jalan pengajian. Lepas tu kalau duduk rumah, nak dapat iman yang betul, duduk rumah, duduk atas gerai. Petang-petang duduk berehat, habis masa dengan rehat. Dapat tak iman yang sebenar? Tak dapat. Tak dapat iman yang sebenar. Baik. Kemudian, dan sebenar-benar beramal soleh. Orang yang sebenar-benar beramal soleh ni macam mana? Orang yang betul iman dia. Bila mana betul iman dia, akidah dia betul dengan Allah, maka dia akan dapat sebenar-benar amal soleh. Dia akan dapat. Tu baru dapat amal soleh. Baru dapat tu. Dapat semangat, dapat buat. Dapat buat baru. Kemudian untuk nak mengesahkan amal soleh, waktu kena belajar pula lah. Tak habis lagi. Nak menyempurnakan amal soleh tadi yang kita nak buat ni. Buatnya amal soleh melalui iman yang ada. Iman, bila iman kuat, amal soleh mudah dibuat. Tetapi dibuatnya amal soleh tadi, dilakukan amal soleh tadi, mesti wajib. Bukan kata sunat, wajib. Berhajat kepada ilmu fardu ain. Patut ilmu fardu ain ni nak dapat kat mana? Baca buku sendiri? Tak dapat. Baca buku sendiri tak boleh. Fardu ain mesti di atas jalan pengajian juga. Itu dia. Satu. Lepas tu sebab apa dalam Quran Allah Ta'ala cerita amanu dulu baru amilus solihat. Tak cerita innalladzina amilus solihat. Boleh tak? Sebenarnya cerita amal soleh dulu ke? Sebab apa? Allah Ta'ala mulakan ayat itu dengan akidah dulu. Kerana tuan-tuan, akidah ni lebih penting daripada amal. Amal banyak, tak ada akidah, tak jadi. Macam korun. Korun, amalan dia, kalau dia ada amalan baik dia. Tak? Banyak amalan baik dia, sekiranya korun buat. Tak jadi, Allah Ta'ala tak terima. Sebab korun ni tak beriman. Fir'aun, sekiranya kalau ada amal soleh dia, Tuhan tak terima amal soleh dia. Tak kira dah. Maknanya contoh je. Orang-orang yang tidak beriman dengan Allah. Banyak macam mana amal soleh pun, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan terima. Maka mula-mulanya nak menerima amal-amal soleh manusia itu mesti disertakan dengan iman yang betul dengan Allah. Iman yang benar. Sebab itu sahabat Nabi kata apa? Mula-mula kami belajar dengan Nabi, kami belajar iman dulu. Sahabat Nabi kata. Tengok. Ia belajar iman dulu dengan Nabi. Kemudian summa ta'allamna al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran. Belajar betul akidah dulu. Baru ngaji Quran. Quran tu termasuk fiqh dalam di Quran. Mana? Cara semayang dalam Quran, cara puasa dalam Quran. Dalam Quran. Ihsan, nak dapat ihsan.
Sifat ihsan. Dikatakan agama tu apa dia agama? Agama itu keluar daripada tiga. Daripada bawah agama tu ada tiga perkara yang penting. Yang pertama, di bawah agama tu. Yang pertama iman. Yang kedua Islam. Yang ketiga ihsan. Di bawah agama tu ada tiga. Tiga benda yang penting. Tiga asas yang penting. Tu dia. Lepas tu kat mana nak dapat tu? Islam kat mana nak dapat? Dalam Quran, di zaman sahabat dulu. Sebab buku fiqh tak ada masa tu. Semua Quran dan hadis lah. Yang beritahu cara semayang pada masa tu. Kita pada hari ini sudah dilengkapkan buku dan sebagainya, maka diasingkan. Ilmu fiqh diasingkan, ilmu tauhid diasingkan, ilmu tasawuf diasingkan. Dulu sahabat Nabi belajar sekali gitu. Tak ada ayat yang boleh mengasingkan segala ilmu tadi. Itu dia. Baik. Kemudian nak bagi tahunya pada kita, nak menentukan sahnya amalan kamu, diterimanya amal soleh kamu, nak menentukan Allah Ta'ala terima ataupun tidak, penentuan dia dengan iman. Dengan iman, penentuan dia, tali ukur dia, kayu ukur dia duduk pada iman. Itu dia. Kalau iman rusak, amal pun rusak. Kemudian ulama bagi tahu tidak akan keluar amal soleh yang baik daripada manusia kecuali dengan adanya iman yang betul. Kalau dia buat amal soleh pun tidak dinamakan amal soleh yang terbaik, bukan amal soleh yang diterima. Sebab apa? Tidak disertakan dengan iman. Itu dia. Tu faham tak? Tu situ. Wa amilus solihat. Jadi kita tak bolehlah nak faham asal orang beriman, iman dia betul belaka tak? Asal orang yang amal soleh betul belaka tak? Dalam Quran ni dia cerita orang yang beriman yang betul iman dia. Tapi kita ni, kita di luar ni, kita tak boleh faham. Saya macam Tuhan cerita dalam ayat, tak boleh. Kerana iman orang ni tak sama. Tapi Al-Quran dia cerita iman yang betul dengan Allah. Orang yang iman dia betul dengan Allah. Al-Quran pun sama juga. Dia cerita orang amal soleh dia betul dengan Allah. Tapi kita luar ni bukan dalam seperti dalam ayat lagi. Jangan kita mimpi. Ada orang yang mimpi. Yang mimpi macam mana? Bila orang baca ayat innallazina amanu, dia rasa dia. Sedangkan belum tentu. Tak tahu lagi kita duduk mana tahu. Duduk tahap iman yang sebenar ke tidak lagi kita ni. Itu dia. Lepas tu, bila iman yang sebenar, amal soleh yang sebenar, apa janji Tuhan? Janji Tuhan. Dia nak sebenar tu. Dua-dua tu sebenar belaka. Maka sesungguhnya kami, yakni Allah, tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha. Berusaha macam mana? Kalau dia iman dia tak molek lagi, amal soleh dia tak molek lagi, dia usaha sokmo. Usaha ni usaha di atas jalan pengajian. Usaha di sini maksudnya di atas jalan pengajian. Usaha tu usaha tu. Bukan kata usaha semaya lagi dan lagi. Ada orang faham itu. Orang tahu apa mau semaya banyak, dia tak nak usaha biar semaya molek. Tak akan jadi molek semaya dia. Semayang macam tu. Cuma nisbahnya bilangan rakaat dia lebih. Tapi semayang dia tak akan jadi molek kok. Duk gitu. Kalau boleh bertambah sikit itu, mungkin bertambah khusyuk lah sikit mungkin. Tapi nisbah perbuatan, bacaan, perbuatan semayang, mungkin benda tu akan terbawa-bawa seperti mana amal yang sebelum ni. Maka sebab itulah, tuan-tuan, Allah Ta'ala janji di sini, orang-orang yang berusaha memperbaiki amal ni, Tuhan tidak menghilangkan pahala. Contohnya, kita buat amal soleh, tapi ada kekurangan dalam amal soleh. Tapi kita ni sedang memperbaiki amalan kita ni di atas pengajian, fardu ain dan sebagainya. Maka Tuhan tak sia-sia amalan tadi. Tu beza. Nampak?
Orang yang amal soleh, dia telah sempurna amal soleh dia, telah sempurna iman dia. Yang ni memang Tuhan beri seumur dah. Waktu janji Allah dah. Itu dia. Ayat yang ke-31, mereka itu, siapa dia mereka itu? Mereka itu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Disediakan bagi mereka itu syurga yang kekal. Syurga Jannatu Adnin, iaitu syurga tingkatan dia bawah daripada Jannatul Firdaus. Kalau kita tengok dalam susunan dia lah, susunan yang diberi oleh ulama, Jannatu Adni ni syurga bawah sedikit daripada Jannatul Firdaus. Dalam hadis sebut, dalam syurga ni Allah Ta'ala sediakan dalam syurga ni 100 darjat. Di dalam syurga 100 darjat. Kemudian setiap satu dengan satu darjat tu, perjalanan dia di antara langit dan bumi. Cuba bayang, 100 darjat. Mana orang yang masuk dalam syurga esok berada dalam 100 darjat tu. Ada orang darjat yang ke-50, ada orang darjat yang ke-60. Tu mengikut amalan dia. Tapi antara satu dengan satu, perjalanan dia di antara langit dan bumi. Bukan macam bangunan KLCC kita tengok. KLCC 100 tingkat pun tak sampai. Langit pertama tak sampai lagi. 100 tingkat lebih. Tak? Awang pun tak sampai ke awang. Ni nak cerita syurga ni. Yang Allah Ta'ala sedia kepada orang beriman. Sifatnya macam mana? Ulama kata sifatnya berbeza. Sifat syurga. Jannatul Firdaus, kebanyakan di dalamnya dihias dengan segala emas-emas. Dinding daripada emas. Maknanya dibuatnya, maknanya bangunan binaan-binaan surga yang Allah Ta'ala bina di dalamnya, dibina dengan emas. Itu Jannatul Firdaus. Jannatul Adni rendah sikit. Tak ada dah emas. Ia jenis perak dah. Dibina daripada perak. Tapi tetap kemewahan dia tetap hebat. Mengikut sifat syurga. Mengikut sifat yang ada di dalamnya. Maka sebab itu syurga berbeza nama. Baik. Yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Yang mengalir di bawahnya, di bawah syurga tadi, beberapa sungai. Mereka dihiaskan di dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas. Tuan-tuan, sebab itu haram kita pakai gelang emas. Orang lelaki lah. Orang lelaki haram pakai gelang emas masa atas dunia ni. Sebab apa? Gelang emas ni akan dipakai dalam syurga. Sabar. Ni yang nak pakai dah atas dunia. Tak boleh. Tunggu dalam syurga boleh pakai gelang emas. Tuan-tuan, pakaian ahli syurga bila dipakai gelang emas di dalam syurga, tak nampak cacat. Ia tak nampak pelik, tak nampak asing. Tapi cuba try kita pakai gelang emas masuk dalam masjid. Orang kata mana? Betul ke? Tak Allah. Orang tengok tak? Sebab bukan sini tempat dia. Ada orang dah bila kita cerita orang lelaki dipakaikan dengan gelang emas dalam syurga, dia duk banding atas dunia. Dia kata, saya orang saya tak mau pakai, saja tak mau pakai. Kata, gelang emas pelik orang tengok. Hak tu atas dunia. Ada orang kan dia tak suka gelang emas, ada orang nak. Duk nak situ hati duk nak. Cuma syarat tak bagi. Tunggu bagi pakai lalu. Ia tak sama perangai orang. Tapi tuan-tuan, lumrah lah. Kebiasaannya, orang lelaki kalau pakai rata emas atas dunia ni, gelang emas, pelik. Bukan orang biasa orang ni. Syurga lain. Dalam hadis sebut macam mana? Dihias ahli syurga bertambah cantik. Dihias bertambah cantik. Dunia macam mana? Dihias bertambah gila. Dia sebut orang gila atas dunia. Pakai hias lagi. Jadi orang tu duk comel mu hias. Tak macam orang berias kan, lebih-lebih berias.
Dok comel atas dunia ni. Dok. Surga dok. Bertambah hias, bertambah comel. Bertambah hias, bertambah comel. Tak ada komen tuan-tuan. Tak ada orang kata, dok jadi mu berhias gini. Dok kena berhias mu. Tak ada. Atas dunia orang komen. Pakai baju 3 lapis badan dah atas dunia. Orang kata lalu. Dalam syurga 70 lapis baju. Tak ada orang kata. Tak ada orang kata pelik. Ni kena faham. Jangan duk buat bayang atas dunia. Dan memakai pakaian hijau dari sutera yang halus dan sutera tebal yang bersulang. Sutera yang halus yang berwarna hijau. Sebab itulah sifat Rasulullah kan, dia suka pakai pakaian berwarna hijau. Sehingga serban Nabi pun ada hijau. Banyaklah. Kita tengok Rasulullah ni ada juga dia pakai pakaian yang lain, tapi hijau tu Nabi tak tinggal pakaian yang hijau. Mana? Sebab apa? Itu adalah salah satu pakaian warnanya, warna hijau itu terdapat di dalam syurga. Mereka berehat di dalamnya dengan bertelku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Bertelku. Di atas pelamin-pelamin yang berhias. Seduk bayang tuan-tuan. Seduk bayang pelamin kahwin. Tak payah bayang. Tak masuk akal tu. Dalam syurga tuan-tuan bukan pelamin yang kita duk bayang tu. Orang-orang artis kahwin adakah pelamin mahal. Tak ada lagi. Tak sama. Pelamin yang ada dalam syurga, Nabi beritahu apa dia? Yang tidak pernah kamu terlintas di hati kamu. Dan tidak pernah dilihat oleh mata kamu. Ini pelamin dalam syurga. Tiba-tiba bila pergi baca Quran, orang beritahu apa? Allah Ta'ala beritahu, ahli syurga ni akan bertelku di atas pelamin-pelamin. Kita pergi bayang pelamin atas dunia. Tak hebat mana. Bukan pelamin dunia ni. Itu dia. Demikian itulah katanya. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya, dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya, yang seelok-eloknya. Itu dia. Ulama bagi tahu apa? Kalau Allah Ta'ala bagi tahu elok dan molek, maka tidak ada satu pun yang boleh menafi. Tidak ada satu orang yang boleh menafi yang Allah Ta'ala kata molek. Tapi tuan-tuan, kalau saya kata molek, ada orang menafi lagi. Boleh lagi. Tuan-tuan kata molek benda ni. Molek lah benda ni. Ada lagi orang komen. Tapi bila Allah kata molek, tidak ada satu makhluk boleh komen hak Tuhan kata molek. Itu kena faham tu. Ada orang tu, dia tak faham situ. Dia berasa, ada dok kena pada dia. Dok. Bila Allah kata molek, pasti seluruh makhluk akan kata molek. Itu dia. Ni syurga. Dunia Tuhan kata molek tak? Ni faham Tuhan kata molek dok dunia. Ulama kata Tuhan tak kata sebaik-baik dunia. Cuma Allah Ta'ala kata apa? Kami hias dunia dengan langitnya, bintangnya, dengan mataharinya. Tuhan cerita kami hias ya. Tuhan tak pernah cerita dunia ni tempat yang sebaik-baik dan tempat yang semolek-molek. Tuhan tak cerita. Sebab itu ada lagi orang nak komen tu. Orang komen situ, kalau ada orang nak komen, tak apalah. Sebab Tuhan tak pernah janji dunia ni tempat yang terbaik. Kalau ada orang komen pun, betul lah. Kalau ada. Tapi tak tahulah ada ke tidak. Sekiranya ada. Itu dia. Ada tak orang komen? Ada di zaman-zaman nu orang musyrikin Mekah ni suka komen ciptaan Allah, kejadian Allah. Ya komen ni sebab nak menolak Islam. Macam-macam. Itu dia. Baik. Saya sebelum pergi kepada ayat yang ke-32 teringat ada satu orang viral baru ni tentang apa? Tentang
Rasulullah. Macam mana, sebab apa kita tak boleh melebih-lebihkan Nabi? Ada orang tengok, tak apalah. Nak betul ni. Jangan silap faham. Ada orang dia faham apa? Jangan kamu melebih-lebihkan kemuliaan, mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi. Jangan lebih. Kerana dia alasan apa? Alasan dia Nabi macam kita. Nabi berkahwin, Nabi makan, Nabi minum. Sebab apa kita nak lebih-lebih kan? Ada orang petikar. Siapa yang petikar ni? Wahabi. Orang Wahabi. Kita Ahlus Sunnah tak petikar tu masalah tu. Kita kena mulia kepada Nabi semulia-mulia. Ada orang faham, orang Wahabi faham je. Kalau semulia-mulia Allah je, Nabi tak boleh. Silap faham. Tuan-tuan, kita mulia macam mana mulia pun, kita tak kata Nabi tu Allah. Ni Ahlus Sunnah. Ke siapa dia kata bila mulia ke Nabi ni, jadi Nabi jadi Tuhan? Siapa aja gitu. Selagi mana kita tak kata Nabi Tuhan, selagi itu boleh. Kita mulia pada Allah. Kita tahu ni Allah. Kemuliaan kepada Allah lain. Kemuliaan pada Nabi lain. Tapi orang Wahabi faham apa? Bila mulia lebih, ia jadi semacam sama dengan mulia pada Allah. Tengok silap faham. Jangan silap faham. Itu dia lain. Orang Ahlus Sunnah ni dia mulia pada Nabi. Tetap Nabi. Tetap itu Nabi, bukan jadi Tuhan. Itu dia. Okey, baik. Dah sebab apa kena mulia kepada Nabi? Apa yang jadi nak lebih sangat? Sebab Allah Ta'ala muliakan Nabi lebih daripada segala-galanya. Biar terkena, biar ada dalil. Apa mu kena mulia ke Nabi? Allah sendiri pun mulia kepada Nabi. Sedangkan Allah tidak terikat dengan mana-mana makhluk. Tak terikat Tuhan. Tak berhajat pada makhluk. Tapi Allah mulia kepada Nabi semulia-mulia. Mana dalil dia? Kalau kata mana dalil Tuhan mulia ke Nabi? Ada dalil. Mana dalil dia? Di antaranya, orang nak masuk Islam tak sebut nama Nabi, tak sah Islam. Cuba pergi jabat agama. Bawa orang kafir seorang nak masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, tak mau sebut nama Nabi, tak jadi Islam. Sewak meta lah. Kata biar saya nak sebut nama Allah, tak jadi Islam. Maka Allah Ta'ala nak muliakan Nabi sehingga nama Allah diserta dekat dengan nama Nabi. Jangan silap faham. Satu, semayang tak sah tak sebut nama Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah. Tahiyat akhir nak baca situ je. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak mau baca, tak sah semayang. Sedap tu. Dah yang mau kata Nabi macam orang, macam manusia, ya, kita jawab Nabi sifat dia sifat kemanusiaan. Tetapi kemuliaan Nabi lebih daripada segala-galanya. Tu benda lain. Mulia Nabi benda yang lain. Sifat kemanusiaan memanglah dia sifat kemanusiaan. Tetapi kemuliaan yang ada di Nabi tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Jangan silap faham. Orang Wahabi silap faham macam mana? Bila Nabi macam makhluk lain, kemuliaan dia pun tak lebih. Tak lebih. Ni Wahabi. Jangan ikut Wahabi. Tuan-tuan, ni. Jadi kita kena mulia kepada Nabi. Sehingga Allah sendiri berselawat kepada Nabi. Saya nak tanya, kita makhluk kok dah Tuhan selawat dak ke kita? Kalau kita sama dengan Nabi kok, patut Tuhan selawat kita? Dah, Tuhan tak selawat kita. Orang tak sebut nama kita dalam semayang, orang tak sebut. Sah semayang orang. Silap-silap jadi batal semayang orang sebut nama kita. Macam Dollah, orang sebut nama orang lain, jadi batal. Jadi batal semayang. Kalau tak batal pun jadi makruh semayang. Tengok perbincangan dalam ulama fiqh pula. Sebut nama Nabi mengelokkan. Kalau dia tak jadi rukun, dia jadi sunat. Sunat abad. Tahiyat awal. Sebut nama Nabi jadi sunat pula.
Tak ada lagi saya dengar orang sebut nama Nabi yang dia makruh. Tak ada. Dalam sembahyang tak ada lagi. Haram ke? Tak ada. Sebut nama orang lain haram. Kat mana kita kata tak boleh nak mulia Nabi? Silap faham. Jangan silap faham. Okey, baik. Kemudian kita pergi pada ayat yang ke-32. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Dan berikanlah kepada mereka satu perumpamaan. Tuhan suruh Tuhan suruh Nabi SAW beri kepada mereka itu, kepada mereka ni, kepada orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Beri dua perumpamaan, iaitu dua orang laki-laki, kami adakan baginya salah seorang di antaranya. Dua orang lelaki ni Allah Ta'ala bagi salah seorang di antaranya dua buah kebun anggur. Kami bagi. Tapi dua-dua tu tak sama. Macam kita, Allah Ta'ala beri nikmat pada orang kafir. Sama kok dapat nikmat. Orang kafir ada kebun, kita ada kebun. Orang beriman ada kebun, orang kafir ada kebun. Tak sama tapi yang menerima nikmat tu tak sama. Yang menerima nikmat tak sama. Okey, baik. Dua buah kebun. Kebun apa disebut dalam tafsirnya? Iaitu kebun anggur. Dan kami kelilingi kebun-kebun itu dengan pohon-pohon tamar, yakni kurma, pohon kurma. Serta kami jadikan di antara keduanya, di antara kebun tadi, dan di antara anggur, kebun anggur dengan kebun kurma tadi, ada pula kebun yang lain pula. Jenis-jenis tanaman yang lain, ada pula kebun yang lain. Maksudnya dia tak kosong lah kata orang. Ada kebun anggur, kemudian disebut dalam tafsir kata dikelilingi kurma, anggur di tengah-tengah, dikelilingi. Jadi kurma tu jadi benteng macam pagar kata orang. Lepas tu dalam tu ada anggur pula. Kemudian di antara anggur dengan kurma tu ada pula tanaman-tanaman yang lain. Jadi dipenuhilah dengan segala tanaman. Kalau kita bayangkan, mana tak ada tanah kosong kata orang, tak ada yang kosong, dipenuhi dengan tanaman. Itu dia. Tujuan dia apa dia? Tujuan iaitu perbandingan antara orang kafir dengan orang yang beriman. Tujuan Tuhan buat ni, mana ada orang beriman begini ke perumpamaan dia. Orang yang dapat kebun ni, kalau orang beriman begini sifat dia. Orang kafir dapat kebun juga, tapi sifat dia lain. Ni perumpamaan dalam ayat. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Kedua-dua kebun itu mengeluarkan hasilnya dan tiada mengurangi sedikit pun dari hasil itu. Tuhan buat ni kebun ni tak pernah kurang. Setiap tahun berbuah tu tak pernah kurang pendapatan dia. Dan buah pun tak pernah kurang. Sama je. Kalau dapat 2 tang semua. Tuhan buat. Allah Ta'ala buat. Tak pernah 1 tahun mari jadi setengah tang lah. Tak ada. 2 tang semua. Itu dia. Dan kami juga mengalirkan di antara keduanya. Di antara kedua mana? Di antara kedua kebun, iaitu kebun kurma dengan kebun anggur itu dialirkan di antara keduanya sebatang sungai. Sungai tu duk mengalir pula. Jadi tak payah sirang dah. Tak payah fikir nak sirang dah. Sebab apa? Sungai duk mengalir dah. Bila tak ada sungai tuan-tuan,
maka tuan kebun dia akan fikir macam mana nak siram kebun dia. Maka bila Tuhan hantar sungai, sebatang anak sungai, maka tuan kebun tadi dia tak fikir dah. Bagaimana nak siram kebun-kebun yang dikurniakan oleh Allah pada dia. Itu dia. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Tuan kebun itu pula ada mempunyai harta yang lain. Lalu berkatalah ia. Tuan kebun tu ada harta lain lagi. Tuhan kekayaan dia tu luar biasa. Ada lagi harta yang lain. Lalu berkatalah ia kepada rakannya. Siapa rakan dia? Orang beriman. Ni yang mula-mula sekali ni orang kafir dulu. Tuhan cerita. Semasa ia berbincang dengannya, dengan rakan dia yang beriman tu, dia kata apa? Aku lebih banyak harta daripadamu, wahai orang beriman. Tuan-tuan, orang musyrikin Mekah dulu, dia tak terima Islam yang Nabi bawa sebab ni kok. Dia kata, wahai orang Islam, sekiranya kalau Islam yang kamu terima itu daripada Nabi itu benar, pasti kamu lebih kaya pada kami. Masa tu, masa permulaan Islam ni, orang Islam susah tuan-tuan. Mula-mula ni, mula-mula nak bertapuknya Islam di Mekah. Payah orang Islam, tak cukup makan. Dia kata, kalaulah betul Islam yang Nabi bawa ni, kamu senang pada kami ya. Dia guna kaedah logik. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu, kesenangan, kesusahan bukan bererti orang tu berada di atas jalan yang benar ataupun di atas jalan yang salah. Tak timbul situ. Tak timbul soal ni kalau orang beriman. Macam mana? Susah senang, dia tak kira. Dia kena belaka orang beriman, orang tak beriman. Bahkan ulama kata kesusahan lebih mudah menimpa orang beriman. Jangan silap faham. Kesusahan lebih mudah menimpa orang beriman daripada orang tidak beriman. Ni dalam akidah kita ni, dalam pengajian syariat. Ada orang kata sama-sama berat, tak kena. Tak sama berat. Itu dia. Banyak hadis-hadis Nabi yang cerita begitu. Okay, baik. Maka kata dia, lalu berkatalah ia kepada rakannya yang beriman tadi, semasa ia berbincang dengan dia, aku lebih banyak harta daripadamu dan lebih berpengaruh dengan pengikut-pengikutku yang ramai. Orang musyrikin Mekah masa tu cakap ini dengan orang Islam. Ia cuba tengok mu masuk Islam, bini mu tak ikut. Banyak begitu. Suami masuk Islam, bini tak ikut. Orang hok kafir dah ni, anak dia ikut dia, isteri dia ikut dia, pengaruh ikut. Orang yang masuk Islam terputus belaka, isteri putus, pengaruh terputus, banyak terputus. Harta pun kadang-kadang dirapah oleh orang. Orang musyrikin rapah orang masuk Islam. Macam mana? Tapi bukan situ. Sebab itu kalau kita faham situ, silap. Faham macam mana? Islam ni mesti kena lebih pada orang bukan Islam. Silap. Ni pahaman musyrikin orang panggil. Siapa saja faham gitu. Tak ada. Kerana orang musyrikin sudah dakwa dah pada awal Islam dulu. Masa tu orang musyrikin lebih hebat daripada orang Islam di segi pengaruh, di segi segala-galanya. Masa tu. Okey, baik. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dan ia pun masuk ke kebunnya. Orang-orang kafir tadi yang cakap besar dengan orang beriman, dia pun masuk kebun dia bersama-sama rakan yang beriman. Hak beriman pun masuk kok. Sedangkan ia berlaku zalim pada dirinya sendiri. Yang kafir ni dia zalim pada diri dia. Kat mana zalim? Cakap besar. Cakap besar. Zalim cara cakap besar mana? Mu kurang, aku lebih. Ni zalim orang panggil. Cakap itu tu zalim. Disebabkan apa? Kekufurannya. Di sini cakap, di situ bukan dia cakap saja, serta iktikad kufur. Boleh faham tuan-tuan? Jangan kita silap faham. Ada orang yang silap.
Silap faham. Orang kafir, kalau dia percaya pada kebun, dia percaya sungguh. Dia tak pakai Allah dah. Tapi cakap sama je. Orang beriman. Contoh, orang tanya, "Mang, mu tanam mu saking mu nak dapat benda?" Dia kata nak dapat pitihnya tu. Bila? Dengar kata banyak dalam 6 tahun lagi. Contohlah, tanam mu saking 6 tahun lagi. Benda tak tahu lagi. Tapi dengar daripada percakapan dia macam dia yakin, betul tak? Macam dia yakin nak dapat habuan tu, nak dapat hasil. Sedangkan tak ada lagi. Syirik lah. Tapi ada orang kata syirik, silap. Syirik bukan situ. Syirik ni, etika. Bukan situ. Sebab situ dia boleh cakap. Mana orang beriman ni ada kali ni dia bercakap di atas bimasyiatillah. Memang dia yakin. Tapi yakin di sana sekiranya Tuhan takdir. Dia tak tinggal takdir Allah. Dah apa masa cakap dia tak sebut? Dia tak sebut sebab bak takdir, bak etika ada dalam. Dia tak sebut masa cakap. Orang kafir bila dia cakap suatu benda, dia yakin suatu benda, etika kosong dalam. Apa yang dia cakap, itu etika dia. Maka salah. Ada orang sama percakapan dengan orang beriman dengan orang kafir, mensyirikkan percakapan orang beriman. Ini silap. Jangan silap faham. Jangan silap. Sambil qala ma azunnu an tabida hadhihi abada. Sambil ia berkata, aku tidak berfikir kebun aku ini akan binasa selama-lamanya. Ni yakin. Yakin macam mana? Etika dia gitu, dia tak pegang Tuhan. Orang beriman kalau dia kata saya tak suka sungguh kebun saya punah. Dia masih beretikad pada Allah. Macam mana? Orang pun, Allah ni, dia pun ingat Allah ni berkuasa. Kok mana-mana gantung dengan Allah. Okey, maka pada masa tu dia tidak akan jadi syirik. Kalau dia tinggal Allah, kalau dia tinggal takdir Allah, kekuasaan Allah, dia orang beriman, baru jadi syirik. Kat mana? Nak tahu? Itu etikad dia. Pegangan dia. Tak boleh tengok dengan mata etikad orang. Cakap belum tentu. Jangan silap faham. Saya nak beri satu contoh. Nabi Musa pernah cakap. Jadi tak syirik. Sepatutnya kalau kita guna kaedah, Tuhan, wahai Nabi Musa, syirik ni. Di antaranya Allah Ta'ala beritahu Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa yang ada di tanganmu wahai Nabi Musa? Nabi Musa cerita, tangan aku ni ada tongkat. Qala ya asaya atawakkau 'alaiha, aku bertongkat. Lepas tu dia kata dengan tongkat ni dia ambil daun-daun. Kemudian dia ambil daun tadi beri kepada kambing-kambing dia. Kemudian banyak lagi faedah tongkat ni. Sedangkan Tuhan suruh pegangan Tuhan, bukan pegangan tongkat. Tapi oleh kerana Nabi dia bercakap di atas jalan adab, dia tetap berpegang dengan Allah. Tapi zahirnya nampak pegang tongkat. Tapi Allah Ta'ala tak kata Nabi Musa syirik. Tapi kalau kita silap faham, boleh jadi syirik. Nabi Musa cakap itu. Sedangkan suruh berpegang segala faedah manfaat Allah ya. Tongkat tak beri apa. Mudarat faedah manfaat tak beri pada tongkat, tak ada pada tongkat. Apa Nabi Musa cerita dengan Allah? Tongkat aku. Sebab itu zahir cakap tak boleh hukum syirik orang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afwi. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillah. Allah. Allahu Akbar.